disediakan dalam bulan Ramadan. Semua ini adalah pilihan Allah, ketentuan daripada Allah. Kerana itu apabila kita dapat melakukan apa-apa saja ibadah, maka rafakkan syukur kepada Allah Ta'ala. Kerana ibadah itu sendiri adalah anugerah Allah. Kalau Tuhan tidak berikan anugerah beribadah, kita pun tidak akan mampu dan tidak ada kemahuan kepada ibadah. Sebab itu berkata alim ulama, ahli-ahli tasawuf dan para arif billah, mereka berkata dalam satu-satu ibadah itu sekurang-kurangnya terkandung di dalamnya 3 nikmat dan anugerah besar dari Allah. Sebab itu para arif billah, bila mereka dapat melakukan ibadah, mereka bukan seronok kerana mereka dapat buat ibadah, tapi mereka seronok dan bersyukur kerana Allah beri peluang kepada mereka untuk beribadah. Kerana dalam ibadah itu sekurang-kurangnya ada 3 nikmat besar yang wajib kita syukuri. Kalau tidak kerana 3 nikmat itu, kita sendiri pun tidak akan beribadah, akan jadi macam manusia lain. Yang pertama, nikmatul iradah lil ibadah, nikmat kemahuan dan keinginan untuk melakukan ibadah. Mahu melakukan ibadah itu kita bukan buat, bukan kita reka-reka mahu. Mahu ni bukan benda yang boleh dibuat-buat. Tuan-tuan mahu datang ke masjid, bukan buat. Boleh tak kita buat mahu? Saya sedang buat mahu, tak boleh. Mahu ni anugerah Allah. Usah kata pada ibadah, warna, tuan-tuan minat warna pun anugerah Allah, bukan boleh buat, bukan boleh paksa. Jadi kemahuan itu anugerah Allah. Orang yang melakukan ibadah, dia telah mendapat nikmat yang pertama, nikmat kemahuan kepada ibadah. Sebab ada orang dia ada kemahuan tapi bukan pada ibadah, pada benda lain. Dia tak ada nikmat untuk datang ke masjid, kemahuan datang ke masjid, tak ada. Walaupun dia baca banner dekat masjid tepi sempang, pihak masjid tulis burulah Lailatul Qadar, tulisan besar merah pula, tapi ada dia mahu? Tak, dia tak mahu. Dia lebih nampak banner lain, jualan sempena Aidilfitri, itu dia nampak. Lalu dia ada kemahuan begitu. Ini kerana apa? Allah tarik nikmat kemahuan kepada ibadah. Sebut ibadah tak minat, sebut benda lain okey, tak ada masalah. Jadi bila kita dapat melakukan ibadah, kita syukur dengan nikmat kemahuan itu. Sebab ada orang tidak mahu, Allah tidak beri dia nikmat kemahuan itu. Yang kedua ialah nikmat al-quwwah 'alal ibadah, kekuatan di atas menunaikan ibadah. Ini nikmat daripada Allah. Ada orang tubuh dia kuat tapi tidak kuat kepada ibadah, dia kuat benda lain. Jogging kuat, bulan puasa pun futsal 3 round, kuat badan. Tapi bila datang solat tarawih, masuk 4 rakaat, dia rebah dah, tak larat dah. Masuk 8 rakaat, sibuk cari pintu dah. Dia tidak diberi oleh Allah kekuatan dalam menunaikan ibadah.
Duduk depan TV 3 jam, okey. Pergi Hindustan, sambung pula dengan Amerika Latin, last kali tengok Doraemon. Mana boleh lama 4 jam duduk depan TV. Duduk dalam majlis ilmu 20 minit sakit belikat, lenguh tulang. Ini kenapa? Allah tidak beri kekuatan kepada ibadah. Pada benda lain kuat. Tengok TV clear mata, tak payah filem HD, memang jelas. Baca Quran kelabu mata, lam nampak alif, alif nampak ain, ain nampak qaf, akhir sekali tidur. Ini kerana Allah tarik nikmat kekuatan. Bukan senang nak lakukan ibadah ni, banyak berkumpul nikmat Allah di dalamnya. Sebab tu kita kena berdoa untuk diberikan peluang beribadah. Peluang untuk ibadah ni kena doa. Jangan ingat hasil keberat kekuatan kita, tidak. Kena doa dengan Allah. Sebab terkumpul di dalam ibadah itu semuanya anugerah daripada Allah, gerak yang digerakkan oleh Allah. Jadi kita kena doa, dan bila dapat beribadah kena syukur. Yang ketiga, Allah beri nikmat kepada orang yang beribadah, iaitu tudfa'u anhul mani', ditolak dan disingkir daripadanya segala yang menjadi halangan kepada ibadah. Benda yang patut jadi halangan pada ibadah dibuang oleh Allah, dengan cara halangan itu tidak ada, ataupun ada halangan tapi bagi diri dia itu tidak menjadi soal dan tak menjadi halangan. Ini Allah beri. Sebab ada orang nak ibadah, ada kemahuan. Kita tanya dia, kenapa tak pernah nampak, jarang nampak di masjid Fatimah Az-Zahra? Kuliah maghrib jarang nampak, raya je nampak. Dia kata saya memang nak, itu dia ada kemahuan. Saya memang nak pergi ke masjid, kuliah maghrib memang dengar daripada jauh, poster pun ada tampal pokok depan rumah saya, kemahuan ada. Tapi itulah masalah kerja balik lewat, halangan. Ada orang ada halangan. Dah berapa lama dah niat nak pergi kuliah ni? Lama dah, 35 tahun. Tapi muka tak nampak lagi datang ke kuliah. Dia ada niat saja, ada kemahuan, tidak ada dan tidak mampu melangkah dan merempuh halangan. Kerana Allah tidak beri dia peluang merempuh halangan itu. Benda yang tak patut jadi halangan pada orang lain yang minat pada ibadah, tapi halangan bagi dia. Ini kerana Allah tidak pilih dia. Dulu tak datang kuliah maghrib kerana kerja, balik lewat, tak sempat. Walau orang lain pun kerja juga tapi sempat. Tapi okeylah, sebab itu alasan dia. Dah sekarang pencet, kenapa tak datang juga? Dah pencet lah. Dia kata itulah, nak kena jaga kucing Parsi kat rumah tu ada 3 ekor, payah nak tinggal. Jadi semua jadi halangan bagi dia, semua jadi rintangan, sebab Allah tidak memilihnya kepada ibadah. Bukan sebarangan orang Allah pilih pada ibadah, sebab ibadah ni lorong kepada syurga. Kalau kita faham kenapa syurga tak ramai orang masuk, maka fahamlah kita mengapa ibadah tak ramai orang. Ibadah jalan syurga, syurga orang tak ramai, memang tak ramai lah ibadah. Tidak minat kepada ibadah. Jadi kerana itu kita syukur kepada Allah, kerana Allah memberi peluang kepada kita beribadah kepada Allah. Itu tanda cinta kasih Allah. Allah beri harta, belum tentu lagi Allah kasih. Sebab kepada Qarun pun Allah beri lagi banyak pada kita.
Kita baru ada berapa harta? Cuba isytihar harta masing-masing. Ada 2.6 bilion? Tak ada. Ataupun 700 USD ada? Tak ada. Qarun banyak tak banyak harta? Sampai hari ni orang cari lagi harta dia. Itu punya banyak. Itu hak terabur tu. Cari lagi. Tuan-tuan lagi tengok 5-6 buah kereta berhenti parking berapa tepi jalan, konvoi tanpa stiker, memburu harta karun. Hari ni orang cari lagi. Itu banyak tak banyak. Jadi Allah Ta'ala beri dia harta tidak bukan Allah kasih, sebab harta tidak menjadi bukti kasih Allah. Allah beri kuasa. Fir'aun hebat kuasa, Raja Bukhtanasar memerintah dunia tapi kafir. Allah benci kepada dia. Maknanya kuasa tidak menunjukkan cinta Allah. Dan itu apa yang menunjukkan cinta Allah? Apabila Allah memberi peluang kepada hamba itu beribadah kepada Allah. Sebab ibadah ni mendekatkan kita pada Allah. Bila Allah setuju kita ni dekat dengan dia, mana Allah kasih kepada kita. Syukur kepada Allah. Boleh datang masjid, boleh datang majlis ilmu. Datang majlis ilmu ni ibadah. Kerana amal ibadah yang paling besar pahala ialah menuntut ilmu. Itu ibadah paling besar. Kita ingat solat sunat paling besar, tahajud tengah malam paling besar. Tidak. Pahala yang paling besar dalam banyak-banyak ibadah kepada Allah ialah talabul ilm, menuntut ilmu. Itu paling besar. Tapi kita setengah tak nampak besar. Dia nampak solat sunat lebih besar. Itu tanda tak mengaji. Besar tak besarnya pahala menuntut ilmu, setengah ulama kata lebih besar daripada berjihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ibnu Aswad berkata, laisa syai'un a'azzu minal ilm. Tak ada benda yang lebih besar, lebih mulia daripada ilmu. Itu besar ilmu. Pepatah Arab berkata, midadul ulama afdalu min dima'is syuhada. Dakwat yang menitis daripada pena para ulama kerana menulis sebaris ilmu lebih mulia daripada darah yang menitis daripada diri seorang syuhada. Ini besar menuntut ilmu. Tapi kerana tak faham, ramai tak berlumba. Ada kita salat, kita buat kuliah maghrib, dia tak duduk dalam majlis ilmu, dia duduk kat serambi sana, dia solat sunat. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Itu orang panggil pandai ke tak pandai? Kalau dia pandai, dia tinggal solat sunat, dia duduk dalam majlis ilmu. Kerana pahala dalam majlis ilmu lebih besar. Ya Aba Zarrin, la antadruwa fatata'allamu baban min ayatillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Zar, kalau satu hari itu kamu boleh duduk dalam majlis ilmu, kamu belajar satu bab daripada ayat-ayat Allah, itu lebih baik bagimu daripada salat 100 rakaat. 100 bukan 11 rakaat campur witir. Ini 100 rakaat lebih mulia duduk dalam majlis ilmu. Dah yang dia salat sunat kat serambi tadi, daripada maghrib sampai isyak, cukup tak 100 rakaat? Tak sampai 100 rakaat. Lepas tu kena duduk dalam majlis ilmu sebesar-besar ibadah. Kalau kita datang ke masjid ni, masa tu tengah berlangsung majlis ilmu, ulama kata cuma satu salat saja kita boleh buat, iaitu salat tahiyatul masjid. Lepas tu duduk dalam majlis ilmu itu. Itu pun kerana mengambil kisah Nabi tengah baca khutbah, sahabat masuk dalam masjid, dia sebelum dia nak duduk, Nabi kata jangan duduk supaya tunaikan dulu salat tahiyatul masjid. Ambil kisah itu, maka itulah yang boleh dibuat apabila datang orang dah ada kuliah majlis ilmu. Boleh salat sunat ni 2 rakaat, lepas tu duduk. Lebih besar daripada
100 rakaat salat sunat. Jadi kita kena laksanakan ibadah yang pertama, menuntut ilmu. Kerana itu, kerana kejahilan ini, kejahilan khususnya terhadap ilmu fardu ain, itulah sebenarnya jadi penghalang kita jadi orang yang soleh. Sedangkan peluang kita nak jadi manusia yang Allah berikan nikmat syurga ialah soleh. Antaranya allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dunia dan akhirat. Dunia dengan nikmat iman dan ibadah, akhirat dengan nikmat syurga dan redha Allah. Kepada siapa Allah beri? Kepada 4 orang, 4 jenis manusia. Minan nabiyyin, para nabi. Dah kita nak jadi nabi tak boleh dah. Kalau mengaku jadi nabi, lagi cepat masuk neraka. Jadi nak mengaku nabi bukan. Syuhada, apa ni, siddiqin. Setengah ulama kata siddiqin ashabur rusuli, sahabat rasul-rasul. Kita dah tak sempat dah. Kita ada 2 lagi peluang, syuhada wassalihin. Jadi mati orang yang mati syahid dan orang yang soleh. Manakala soleh tu pula tidak akan jadi soleh kerana dihalang oleh kejahilan. Jahil tu menghalang kesolehan. Dalilnya apa yang kita baca tadi. Kalau bukan kerana 5 perkara kata Sayyidina Ali, manusia semua akan jadi soleh. Tapi kerana dihalang, ramai tak jadi soleh. Halangan pertama apa? Al-qana'atu bil jahli. Rasa seronok, selesa dengan kejahilan. Tahu dia jahil, mengaku saya ni orang jahil. Tengok tawaduknya dia. Tapi kita tanya, mengaji dah? Belajar dah? Dia kata tak belajar lagi lah setakat ni. Ini orang yang selesa dengan kejahilan. Peluang belajar dia, tapi tak datang. Dia kena rombak kejahilan dengan cara belajar. Lepas tu, lepas kita belajar, tiba-tiba duk jahil lagi. Itu tak apa itu. Nak buat macam mana? Jenis payah faham. Belajar tak puas, majlis ilmu pergi, kuliah Ramadan, tazkirah Ramadan dah pergi dah. Tiap-tiap malam tazkirah Ramadan, 28 malam, 28 tu guru. Tapi dah tak alim. Tak alim tak apa, segala usaha dah buat. Coklat IQ minda dah makan. Apa lagi? Kismis, orang kata 7 biji sekali sehari, dia telan 7 genggang sehari. Tapi tak alim, nak buat macam mana? Tapi yang penting kita ada usaha merombak kejahilan itu. Usaha. Kerana kejahilan yang disengajakan, seronok dengan jahil, itulah menjadi penghalang kita jadi soleh. Yang halang kita jadi soleh. Sebab apa? Orang yang redha, setuju dengan kejahilannya, Allah murka kepada dia. Innallaha yabghudu kullu alimin bil jahli, alimin bid dunya wal jahilin bil akhirah. Nabi kata Allah Ta'ala benci, meluat, menyampah, apa lagi nak kata, marah, murka kepada orang-orang yang sekadar alim dalam perkara dunia tapi jahil dalam perkara akhirat. Bila Allah murka, walaupun kita buat amalan soleh, dah Allah murka, takkan jadi soleh. Buat dah amalan soleh, solat sunat, terawih habis, campur witir lagi, pergi kat masjid 8 rakaat, dia tak puas hati, habis 8 rakaat, pergi cari pula masjid 20 rakaat. Rajin salat, tapi belajar ilmu agama yang wajib kepada dia, dia tak belajar dan dia setuju tidak dengan kejahilannya, Allah benci kepada dia. Walaupun dia salat banyak, amalan sunat buat, bersugi 24 jam, siap selit kayu sugi terus atas telinga, tapi Allah Ta'ala benci. Macam mana kita nak buat? Maka caranya rombak kejahilan. Datang belajar, duduk dalam majlis ilmu. Bulan Ramadan lagi bagus, duduk dalam majlis ilmu, lagi banyak pahala. Bulan tidak Ramadan pun majlis ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat. Bulan Ramadan lagi lagi banyak. Jadi sebab itu kita kena hidupkan program ilmu.
Setengah masjid tu okey dah, dia susun jadual kuliah, subuh lagi, duha ada, zuhur macam kita ni, kuliah maghrib, macam-macam dah pihak masjid buat. Tinggal lagi kita ahli Korea kena datang, hidupkan masjid. Hidup masjid bukan bulan Ramadan saja, sebab masjid ni rumah Allah. Apa pasal kita tak datang? Ada orang sampai 3 tahun tak datang, setahun dia datang 2 kali je, raya haji, raya puasa. Lepas tu tak datang, 3 tahun tak datang. Kita tanya dia, kamu ada masalah ke dengan Allah? Ada masalah dengan Allah? Macam anak 3 tahun tak balik, kita tanya, ada masalah dengan mak? Ayah, kita dapat harta pusaka. Maka orang yang tak datang ke rumah Allah ada masalah ke dengan Allah? Ingat, orang yang buat masalah dengan Allah, Allah akan memerangi mereka. Jadi kena datang rumah Allah. Masjid dah susun dah program, siap beli kitab. Ada masjid nak suruh ahli Korea belajar, masjid tolong beli, datangkan nanti belajar, ambil kitab, lepas tu letak balik. Sebab dah suruh, dah beli, tak beli, dah beritahu dah, minggu depan dia ustaz nak mengajar berkitab, tuan-tuan bawa lah duit. Nanti dia datang sekali, dia bawa kitab terus 50 buah, beli dengan dia, lepas tu belajar lah. Dah tak bawa duit, mahal sangat, RM2.50. Tak beli. Kenapa tak beli? Tak ada duit, habis beli top up. Lalu pihak masjid tolong beli kitab, supaya dia datang ambil kitab, menajah, belajarlah. Dah, dia tak datang. Ada hak datang ambil kitab, bawa balik. Ini dia, di mana kita kena hidupkan majlis ilmu. Tanggungjawab bukan ahli masjid saja, IJK masjid, tanggungjawab semua kita. Yang ada ilmu mengajar, yang tak ada ilmu belajar. Yang mentadbir masjid sediakan ruang. Itu cara. Hidupkan apa? Rumah Allah Ta'ala. Ini rumah dekat 50 meter, 30 meter dengan masjid, dia tak datang. Ustaz datang mengajar tu 420 km, datang pada Perlis kan? Tinggal sekejap Kebun Harum Manis, datang nak ajar kita 430 km datang, kita 30 meter tak datang. Nak jawab apa depan Allah esok? Ditanya di hari akhirat, nak jawab apa? Betul, kita kena datang. Setengah tempat tu lagi teruk, surau tu bawah flat, basement surau flat tu buat surau, dia duduk atas sana, dah tak turun juga. Walahal suruh turun, bukan suruh naik. Tak boleh datang. Patutnya kalau payah sakit lutut sebab gout nak turun tangga, tak boleh, pakai lift, ada lift. Tak boleh sebab susah sangat lift, pening kepala, terjun senang belah bawah kan. Tapi tak datang, ini masalah. Kenapa? Allah tidak beri keinginan dan kemahuan. Jadi cari ilmu, hidupkan. Kenapa? Kerana jahil ni, kita setuju, reda dengan kejahilan. Sebenarnya manusia yang ramai duduk dalam neraka tu bukan kerana dosa zina, bukan kerana dosa judi. Walaupun zina judi ni tak bertaubat masuk neraka, tapi tak ramai. Bukan dosa minum arak, walaupun dalam dunia hari tu ramai orang minum arak, tapi tak ramai dalam neraka. Dan tu ramai dalam neraka siapa sebenarnya yang bergelegak dalam neraka ni? Dalam neraka itu ramainya ialah kerana dosa kejahilan, dosa jahil, dosa minum arak. Kalau dia ada ilmu, lama-lama dia bertaubat, insya-Allah dia tak masuk neraka. Tapi kalau jahil, dia nak bertaubat bila? Pertama, dia tak tahu benda yang dia buat tu berdosa. Yang kedua pula, dia tak tahu dia kena wajib bertaubat, akhirnya mati dengan tak bertaubat. Sebab dia tak tahu. Yang minum arak tadi tahu, cuma jenis tak boleh nak tahan, minum juga arak. Yang jenis tadi berjudi tadi tahu judi itu haram, cuma sekali-sekala ikut kawan-kawan pergi ke Genting Highland yang berjudi di sana. Tapi lama-lama dia sedar, dia bertaubat. Tapi kalau yang jahil, dia tahu tak dosa, dia tak tahu mendedahkan aurat itu dosa. Dia tak tahu, tak ada orang beritahu dia pun tak belajar. Dia duk ingat ke dedah aurat ni haram dalam waktu salat saja, luar salat okey, dia pun dedah aurat sampai ke tu.
perempuan umur 80 pakai baju nampak pusat, siap dengan tindik pula situ, umur 85 lah. Dia tahu dah haram? Tak tahu. Mati dengan tak tahu. Itu sebab dalam surga ramai masuk neraka itu sebenarnya bukan dosa lain tapi dosa jahil. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Ketika semua ahli neraka ditolak masuk ke dalam neraka dengan bergugus-gugusnya, dengan berkumpulan, dengan begitu sekali ramai bagaikan gelombang laut yang besar, maka bertanya penjaga neraka, malaikat yang jaga neraka tanya, tengok ramai sangat masuk neraka. Dia ingat tak ramai. Malaikat dia duduk mikir, tak berapa ramai masuk neraka rasa. Tengok ramai. Bila ramai, pelik malaikat. Sebab masuk neraka ni benda pelik, isu yang pelik masuk neraka ni. Masuk surga tak pelik, tak heran masuk neraka. Macam kita kata anjing gigit orang, tak jadi berita, tak ada wartawan pergi 1000 tanya mana dia anjing gigit orang, tak ada. Tapi kalau orang gigit anjing, memang orang cari ya. Itu berita sensasi lah tu, sebab pelik. Begitu juga neraka. Masuk neraka tak pelik, sebab Allah Ta'ala cipta setiap hati kita ni, kafir ke orang Islam ke, Namrud ke, Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, kafir lah macam mana, dalam hati mereka Allah dah letak satu tabi'i, satu fitrah, tak suka ke neraka, benci ke neraka, kasih pada surga. Jadi bila hati manusia kasih pada surga, tiba-tiba masuk surga, pelik tak? Tak pelik. Kita nampak satu orang duk bercinta dengan satu orang, bagai nak gerak bercinta, tiba-tiba kahwin, pelik tak? Tak pelik, memang dia nak. Yang peliknya bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Jadi hati manusia tidak ada rasa cinta kepada neraka, tiba-tiba masuk neraka. Itu malaikat pelik. Malaikat kata ramai pula dah masuk neraka. Lalu malaikat pun bertanya, bila pelik dia tanyalah, sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka itu, yakni ahli neraka, penjaga-penjaga neraka tanya. Apa dia tanya? Dia tanya, kamu semua ni dulu dalam dunia berapa ribu peti arak minum? Tak ada. Kamu ni dalam dunia hari tu berapa kontena pelacur kamu zina? Tak tanya. Sebab kaki zina, kaki arak, kaki judi tak ramai dalam neraka. Dia tanya apa? Dia tanya, alam ya'tikum nazir, kamu ni dulu jenis tak ada tok guru ke di dunia itu? Sampai begini jahil, sampai tak kenal neraka surga, sampai tak tahu dosa pahala, sampai begitu sekali berebut nak masuk neraka. Kamu ni tak ada jahil benar ke kamu ni? Tak ada tok guru ke di dunia dulu? Alam ya'tikum nazir, tak ada orang beri amaran kepada kamu, nabi-nabi, rasul-rasul, ulama, ustaz, alim ulama, tak ada mengajar kamu. Maknanya malaikat bertanya soal ilmu. Jahil benarlah kamu ni kalau begitu masuk neraka. Kenapa? Ramai yang masuk neraka itu kerana jahil. Ahli neraka pun jawab. Jenis orang kerakik masuk neraka pun jawab juga. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Ada, mereka kata ada ramai, tapi fakazzabna, kami dustai mereka. Ramai datang mengajar kami pun dah baca dah poster, banner, banting, ada semua dah, tapi fakazzabna, kami bohongi mereka. Ini maknanya nak tunjuk kepada kita, kena ingat dosa yang paling besar ialah dosa kejahilan. Maka kita kena rombak kejahilan, kerana itulah menjadi penghalang kita menjadi orang yang saleh. Jadi sebab itu kena hidupkan program ilmu. Baik, yang kedua saya nak sebut, walaupun senali sebut 4-5, tapi saya nak sebut 2 je. 3 lagi kita sambung, Ramadan akan datang pula. Jadi ada 3 lagi. Dia sebut yang kedua. Yang kedua, wal hirsu bid dunya. Manusia dah terhalang jadi soleh kerana tamak dengan dunia. Tamak dunia jadi penghalang kita. Cari dunia tak halang akhirat. Yang halang akhirat kasih dan tamak kepada dunia. Itu jadi penghalang. Sebab itu cari tak apa. Dia syarat pun memang suruh cari lagi.
Tuan-tuan ada peluang buat kerja, buat duit lagi, Islam suruh. Bangun pagi, pakai baju, pergi pejabat, balik pukul 4 petang, lepas pukul 4 tukar uniform, pergi pula berniaga bazar Ramadan. Lepas bazar Ramadan, balik solat maghrib, batu sembahyang tarawih, pergi pula berniaga di uptown. Lepas balik uptown pukul 12 tengah malam, sahur pula, baju jaga sampai pagi esok. Boleh tak buat gitu? Boleh. Carilah, tak ada masalah. Tapi syarak ajar kita ambil apa yang perlu kepada kita. Lebih daripada yang perlu, gunakan beli syurga Allah. Itu syarak ajar. Bukan suruh guna semua, bukan. Kita ni yang jadi sibuk sebab apa? Yang jadi susah sangat dunia kita ni, ekonomi ni semua jadi payah, gaji besar pun tak cukup, gaji kecil apatah lagi lah. Kenapa jadi tak cukup? Sebab kita sebenarnya bukan membeli barang yang kita perlu. Sebenarnya kita habis duit bukan beli barang. Kita beli apa sebenarnya? Yang banyak belanja tu kita beli keegoan dan kesombongan. Itu yang kita beli. Yang kita pergi bazar Ramadan hari pertama gitulah, mau puasa sebab tak tahu lagi kita suka habis ke tak habis. Tengok hari pertama lagi, agak-agak saja 5 warna dia beli tak? Dia makan sampai 2 biji je. Maknanya kita banyak berbelanja, beli apa? Kita membeli keegoan dan kesombongan. Ini banyak belanja. Pergi ke pasar minggu, pasar ramah ni uptown, nak beli baju raya anak, ada 4 pasang RM10. 4 pasang RM10. Ada orang tak beli. Padahal kalau dia beli 4 pasang RM10 tadi, beri pakai pada anak dia protes tak? Tak ada, baby tak ada apa pun, sengih macam baby tengok. Yang tak nak beli sebab apa? Mak dan ayah. Mak kata takkan bang nak beli 4 pasang RM10. Hari itu anak saudara kita balik raya pakai baju RM40 sepasang. Kita nak beli yang 4 pasang RM10. Tak boleh, malu kau orang bang. Tak ada jenama, kena beli tu Ladybird dekat dengan kedai Mama Shop. Itu dia. Kita beli apa mahal tu? Beli kesombongan. Sedangkan kesombongan itu kalau orang beri saja pun kita tak boleh ambil sebab sifat mazmumah. Tapi sekarang kita suburkan dia, kita beli dia dengan harga yang mahal, menunjukkan apa? Kita tertipu dengan dunia. Sebab tu kata Allah, dunia ni betul-betul menipu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni betul-betul mata benda yang menipu kamu. Tak sedar kena tipu. Tak. Beli lah tu, kesombongan. Itu habis banyak duit. Pakai kereta, banyak tak belanja pakai kereta? Tak banyak. Sekadar maintenance kereta, bayaran bulanan, kalau tak habis lagi insurans rotek setahun sekali. Tak ada orang bayar insurans 3 kali seminggu. Minyak kereta tak banyak. Nak pula kita naik kenderaan awam pergi parking kat dengan LRT, stesen LRT, tak banyak. Jadi yang banyak apa? Aksesorinya. Itu banyak. Ring spot 6 bulan sekali tukar, bukan rosak saja. Sound system dalam kereta, padahal boleh dengar dah, nak ngaji Quran ke nak nasyid boleh dengar dah, dengan CD player, dengan VCD player tu boleh dah. Sound ada dalam kereta, Jepun buat siap dah, boleh dengar dah. Sebab kereta bukan besar kan, ada sebesar masjid ni kereta, tak ada, kecil je kereta, boleh dengar. Tapi jenis beli benda lebih yang kita tak perlu kita beli juga, itu jadi mahal. Tidak ada sifat qanaah. Qanaah maknanya kita mengambil lebih daripada apa yang kita perlu. Bukan qanaah tu larang cari harta, tidak. Saya pernah ada jumpa satu kawan, dia ada kelak kereta, dia pasang sound system saja dalam kereta habis RM24,000. Tak boleh letak dalam kereta, kena letak dalam bonet dengan wire berserabut tu semua, dengan soundnya besar, RM24,000 habis. Tanya kereta berapa beli? RM7,500. Kancil kat Yuska. Inilah kita banyak habis benda begitu. Tak nak. Padahal benda yang kita perlu tak banyak. Belanja dia, kita akan ada lebihan lagi. Lebihan itulah kita guna untuk beli syurga, belanja isteri, kan pahala. Nabi kata seorang suami membeli makanan dan isteri dia suap makanan itu, makan makanan tu, satu suap 1 pahala sedekah, 10 pahala sedekah. Satu suap
suap sedekah, suap sedekah. Sebab tu jangan larang isteri kita makan banyak. Nampak dia nak berhenti ulur pergi sepinggan. Abang suka kalau yang makan boleh 5 pinggan. Pahala kita ya. Maknanya kita nak menunjukkan apa? Kita banyak berbelanja, tak cukup duit, tak boleh nak infak, tak boleh nak sedekah, tak boleh nak beri bantu pakai miskin, tak boleh nak beli syurga, sebab kita habis benda yang tak perlu kepada kita. Walahanya kita perlu sikit je. Pakai baju tak nak, baju-baju biasa, branded punya baju tak nak. Ni siap Umbrella, Playboy, Crocodile, dia apa lagi? Minta maaf lah dia pakai begitu. Ni nak cerita saja. Beli kat mana? Tak beli dekat pasar raya biasa ni. No, di Bukit Bintang no. Tak main Bukit Belacan. Beli kat Bukit Bintang no. Nampak? Oh, mahal baju. RM450 sehelai. Tahu tak? Baju kak jenama ni, krokodil, RM450 selai. Turun kat bawah, baju yang sama RM25. Cuma tak ada buaya. RM25. Jadi tuan-tuan bayanglah berapa seekor harga buaya. Tadi beli RM450, sekarang RM25. Berapa buaya tu seekor tu? Yang kecil sebesar kecil pada cicak berapa? RM425. Buaya seekor RM425. Belum lagi 3 ekor. Jadi mana nak tunjuk pada kita, sepatutnya lebihan itu belilah syurga Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sedia untuk membeli daripada kamu diri kamu, harta kamu dengan bayaran syurga daripada Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita cubalah Ramadan ni kita ubah style hidup. Kalau doktor-doktor dia pesan pada kita, bila orang sakit pergi hospital kan, nampak sakit monyok je, umur muda lagi baru 35, tapi monyok macam umur 77. Lepas tu doktor kata apa? Pakcik, encik tolong ubahlah gaya permakanan, gaya hidup yang sihat kan. Dia pun beri jadual, pagi jogging, telur 3 suku 1 sarang. Dia beri kat kita, ubah gaya hidup. Encik merokok tak? Berhenti merokok. Ada tu dia tanya pula yang lain, kaki apa ni encik minum tak? Minum. Berhenti. Dia beri nasihat supaya apa? Supaya kita ubah gaya hidup menjadi orang yang sihat. Maka kalau dalam kesihatan pun kena ubah gaya hidup, kerana kesihatan fizikal, maka bila kita ada penyakit spiritual dan penyakit roh, maka ubahlah gaya hidup. Ubah, pergi ke majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, datang berulang-alik ke masjid, dampingi para alim ulama, apa lagi? Kemudian lakukan amal ibadat, tinggalkan segala maksiat. Maka insya-Allah bila kita ubah gaya hidup ini, dengan gaya hidup ini akan sihat baliklah rohani kita dan sebagainya. Jadi insya-Allah sekadar itulah untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi pahala yang besar oleh Allah Taala kerana menghidupkan hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kerana apa kelebihan yang disediakan Allah Subhanahu Taala. Jadi sekadar itulah untuk tengah hari ini. Dan sebelum pada itu saya nak buat pengumuman bagi pihak Pondok An-Nur ataupun Kolej Islam An-Nur, di mana di luar sana dalam tu ada tabung untuk membantu membina Kolej Islam An-Nur. An-Nur 20 tahun. Dan kita pun dah berkembang banyaklah sampai An-Nur Cawangan Kambodia. Di sana pula untuk masyarakat Islam di Kamboja belajar. Kita beri makan minum percuma, yuran percuma, gaji guru kita bayar, An-Nur bayar belaka. Jadi untuk kita buat program kebajikan pendidikan, untuk kita kembangkan supaya tidak ada pelusuk muka bumi Allah ini yang tak sampai kalimat tauhid. Jadi insya-Allah kita sekarang naik upgrade lagi Kolej Islam An-Nur, iaitu peringkat pengajian peringkat. Jadi kita sedang nak bina masjid pondok masjid Kolej Islam An-Nur di kampung Pantai Sepat, Kuantan. Kawasan perkelahan yang tanah dan tampaknya mereka yang baru diwakafkan oleh satu orang yang dibeli dengan 15 juta, lalu diwakafkan kepada Pondok An-Nur. Jadi kita cuma atau luasan ribuan wakaf dari segi untuk masjid, untuk bangun masjid. Selepas itu iaitu lot ini, lot wakaf ini, dan kita jadi
menjadikan amal jariah kita yang dah meninggal, yang masih hidup ke semua boleh, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.